A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah malam ini kita sambung tadabbur surah Al-Balad. Surah ini surah Makkiyah, surah yang diturunkan sebelum Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Dan ayatnya 20 ayat. Dan ia turun selepas surah Qaf. Surah ini, surah Al-Balad, turun selepas surah Qaf. Tidak ada hadis yang mengatakan ataupun yang menyebut tentang kelebihan surah Al-Balad secara khusus, ataupun yang menyebutkan tentang Nabi membaca surah ini dalam solat yang tertentu, juga tidak ada. Okey, kita mulai ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La uqsimu. Biasa kita belajar la ni makna dia tidak. Tapi di sini la ni bukan makna tidak. Dia panggil la istiftah. La sebagai pembuka kata. Sebab itulah kalau kita terjemah la di sini tidak, makna dia lari. Kalau la makna tidak, aku tidak bersumpah. Allah bukan nak bagi tahu dia tak bersumpah, Allah nak bagi tahu dia bersumpah. Okey? Jadi nak terjemah apa ni? La ni seolah-olah tidak ada, dia hanya sebagai pembuka. Terjemahannya bermula di sini, iaitu aku bersumpah. Bihadzal balad, dengan negeri ini. Negeri apa ni? Mekah. Bila Allah bersumpah dengan apa saja daripada makhluknya, maka menunjukkan makhluk itu satu benda yang besar. Besar bagi siapa? Besar bagi kita. Bagi Allah tidak apa. Allah bersumpah dengan matahari. Bagi Allah matahari itu tak ada apa, kun fayakun. Tapi bagi kita satu nikmat yang sangat besar. Kalau matahari tak terbit satu hari ataupun terlewat setengah jam je, satu masalah besar bagi manusia. Jadi bila Allah bersumpah dengan apa saja makhluknya, menunjukkan makhluk itu sangat besar dan penting kepada manusia. Okey, di sini Allah bersumpah dengan Mekah. Apa kebesaran ataupun kelebihan negeri Mekah? Apa kebaikan untuk kita? Pertama, negeri Mekah itu tempat manusia kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah. Sebenarnya bila pergi haji itu makna dia apa? Al-hajju makna dia al-qasdu, menuju ke Baitillah. Bila menuju ke Baitullah bermakna kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Sebab itulah prasyarat utama untuk melakukan haji ialah bukan cukup duit, bukan badan sihat, bukan perjalanan mudah. Tapi prasyarat utama pergi ke Mekah ialah bersih daripada dosa. Maka kalau dia bertaubat sebelum pergi ke Mekah,
Selepas balik ke Mekah, lahirlah manusia yang berwajah baru. Tapi kalau pergi Mekah hanya kerana duit banyak, kerana hanya mudah perjalanan, kerana hanya ikut orang, maka lahirlah muka-muka yang sama setelah balik ke negeri. Tidak ada perubahan. Boleh? Itu satu kelebihan Mekah. Yang lain, kenapa ni sampai Allah bersumpah dengan Mekah? Allah tak bersumpah dengan Malaysia. Tak ada. Mekah ni tanah haram, dan di situ ada kiblat yang seluruh umat Islam satu dunia menghadap ke arah kiblat yang ada di Mekah. Dan ditambah lagi kemuliaan Mekah dengan adanya manusia yang paling mulia, iaitu Nabi Muhammad. Di tempat tu kadang-kadang tak mulia, tapi sebab orang mulia duduk kat situ, tempat tu jadi mulia. Betul kan? Contoh macam di Kelantan, ada satu tempat kalau orang sebut semua kenal. Apa nama dia? Dia Tok Kenali. Kalau sebut Tok Kenali, orang tahu di mana dia duduk. Padahal tempat tu biasa je, sama dengan kampung lain. Tapi sebab ada Tok Kenali, maka tempat tu menjadi terkenal. Kan? Bila orang pergi Kelantan, orang nak pergi ke Kubang Krian. Sebab apa? Di situlah tempat lahir dan tempat Tok Kenali mengajar. Boleh? Jadi tempat akan menjadi mulia kadang-kadang sebab apa? Sebab orang. Tok Guru tu duduk kat mana? Kat kampung tu. Kampung tu jadi terkenal. Boleh? Jadi Mekah ni dah tempat kiblat seluruh orang Islam, tempat seluruh orang Islam kembali kepada Allah melakukan haji, dan tempat lahir Nabi Muhammad, tambah lagi apa dah? Tempat turunnya wahyu, mahbatal wahyu. Dan di Mekah juga tempat mula munculnya Islam. Kenapa Allah pilih Mekah sebagai tempat permulaan tersebarnya Islam? Kenapa tak Madinah? Kenapa tak Mesir? Kenapa tak Palestin? Dia musyrikin kat Mesir pun ada kot. Di Palestin pun ada. Dia kebanyakan para nabi daripada kalangan Bani Israel, di mana pusat dia? Di Palestin. Tapi kenapa Islam muncul di Mekah, tak dimuncul di Palestin? Ini kajian ulama lah. Sebab bumi ni bulat kan, Mekah ni kat tengah-tengah. Kenapa Allah pilih Mekah? Sebab dia di tengah-tengah. Kenapa di tengah-tengah? Sebab supaya Islam mudah tersebar ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan. Tapi kalau Islam bermula di Malaysia kat sini, sementara nak sampai kat ujung tu ambil masa kan. Itu kajian ulama lah. Satu. Yang kedua, kata ulama, di Mekah itulah tempat manusia yang paling rusak akhlaknya, paling jatuh moralnya. Apa bukti? Dia tanam anak dia hidup-hidup. Di Malaysia ada tak orang bunuh anak hidup-hidup? Anak apa? Anak apa di Malaysia yang dicampak, dibunuh ni? Anak apa? Anak luar nikah, anak zina. Tapi kat Mekah, orang Mekah tanam anak hidup-hidup, anak luar nikah kan, ataupun anak yang sah? Sah. Mana lebih zalim? Soalan dia, mana lebih zalim? Dua-dua memang zalim. Mana lebih zalim? Bunuh anak luar nikah ke bunuh anak yang daripada hasil perkahwinan yang sah? Sah. Kemudian bahkan di Mekah ni, kalau lahir anak perempuan, kalau dia tak bunuh, satu benda yang aib. Faham tak? Terbalik. Kalau tak bunuh, satu benda yang memalukan. Maka dia terpaksa bunuh untuk menutup aib dia. Bunuh, baru tutup aib. Di Malaysia, kalau tak bunuh, membuka aib. Cara menutup aib, bunuh. Terbaliklah. Dan di Mekah tempat pelacuran. Di Mekah tu ada tempat pelacuran. Tempat pelacuran di Mekah terbuka. Ada tulis,
rumah pelacuran ataupun dia letak bendera. Di Malaysia ada tempat pelacuran. Tapi ada tulis signboard tempat pelacuran. Ada tulis letak bendera. Tak ada. Cuma orang boleh agak lah di mana kan. Lorong Haji Taib. Itu semua gambaran menunjukkan apa? Masyarakat Mekah paling rosak akhlaknya, paling runtuh moralnya. Maka sebab itu Allah hantar Nabi di Mekah. Sebab apa? Kalau Nabi orang yang paling hebat, boleh membaiki masyarakat yang paling rosak, maka selepas Nabi akan datang masyarakat yang tak serusak Mekah. Maka tak perlulah orang sehebat Nabi untuk membaiki masyarakat itu. Jadi salah bila kita beranggapan masyarakat sekarang lebih teruk daripada masyarakat Mekah zaman jahiliah. Salah. Kenapa? Kalau kita kata masyarakat sekarang lebih teruk pada masyarakat Mekah dahulu, makna kita perlukan orang yang lebih hebat pada Nabi. Betul? Sebenarnya tak. Nabi buat tu yang paling-paling dah rosak dah, yang paling dah hancur dah. Maka yang datang selepas itu tak serosak itu. Maka tidak ada alasan untuk kita membaiki masyarakat yang rosak macam mana sekalipun, tidak ada alasan. Boleh? Okey, sebab itu Nabi Allah bersumpah dengan, aku bersumpah dengan negeri ini. Dan juga dalam hadis disebut, tempat yang paling Allah cinta ialah bumi Mekah. Dan Nabi juga tempat yang paling Nabi cinta ialah bumi Mekah. Bila Nabi dah keluar daripada Mekah, Nabi kata apa pada Mekah? Engkau adalah tempat yang paling aku cinta. Tapi kenapa paling cinta tapi Nabi keluar? Kita kalau paling cinta tempat tu, kita keluar ke kita kekal di situ? Kenapa Nabi paling cinta keluar, kita paling cinta tak keluar? Kenapa? Faham soalan kan? Kenapa? Cinta manusia kepada sesuatu tidak boleh lebih daripada cinta manusia kepada perintah Allah. Nabi keluar sebab itu perintah Allah. Nabi keluar sebab tugas dia bukan cinta dan duduk di satu tempat. Tugas manusia ialah menyelamatkan manusia. Jadi bila datang perintah Allah, kena letak perintah Allah nombor satu. Walaupun tempat tu paling kita cinta. Contoh kita suka duduk tempat ni, tiba-tiba kita dapati ada satu kampung memang tak ada ustaz. Dan ustaz lain semua tak nak pergi. Dan tempat tu air pun tak ada, elektrik pun tak ada. Demi nak selamatkan masyarakat di kampung tu, kita kena utamakan apa? Bukit Jelutuk ke Kampung Bungan? Kampung Bungan. Itulah contoh. Okey, wa anta dan engkau hillun ni makna tinggal. Ini menambahkan kemuliaan Mekah sebab dia tempat tinggal Nabi Muhammad. Engkau tinggal bihadzal balad, di negeri ini. Dikata ahli tafsir, maksud hillun di sini ada dua maksud. Pertama, Nabi lahir dan Nabi membesar di situ. Walaupun akhirnya Nabi dihalau keluar oleh orang Mekah. Pendapat kedua, hillun di sini ialah bila Nabi dihalau keluar daripada kota Mekah, akhirnya Nabi kembali semula ke Mekah dan membuka kota Mekah. Pada tahun berapa? 8 Hijrah. Jadi hillun di sini maksud dua. Pertama, Nabi tinggal di Mekah daripada awal, dia mula lahir. Yang kedua, hillun di sini ialah maksud kemasukan Nabi kali kedua ke kota Mekah, iaitu untuk membebaskan Mekah daripada kekufuran dan kesyirikan. Maka menambahkan lagi kemuliaan tempat itu. Okey. Bolehkah? Sebab itulah Mekah ni ada apa? Ada tak tempat-tempat yang cantik, sungai ke, tasik ke, laut ke, ada? Tak ada. Kenapa Allah tak pilih Mekah ni tepi sungai? Bagus, seronok nak pergi kan? Ada air terjun, ada tasik biru macam New Zealand. Kenapa Allah pilih Mekah ni padang pasir? Apa hikmah dia? Apa dia?
Tapi kalau beribadat tepi sungai lagi khusyuk kan? Ya, kalau tengok sungai lagi nampak kebesaran Allah. Tapi apa kebesaran Allah di padang pasir? Sebab tu Allah kata apa? Ittaqullah ya ulil albab. Takutlah pada Allah wahai orang yang berakal. Makna Allah nak bagi tahu yang bertakwa pada Allah ialah orang yang selalu berfikir. Kenapa? Boleh? Okey, ada jawapan. Kenapa Allah pilih Mekah? Dan Hajar pula Allah suruh Ibrahim hantar di Mekah. Kenapa tak hantar ke tempat yang ada kemudahan? Tepi sungai ke kan? Ha? Banyak? Salah satu hikmah Allah nak bagi tahu, manusia akan tenang, manusia akan bahagia bukan kerana tempat. Tapi bila manusia berserah betul-betul kepada Allah, bergantung betul-betul kepada Allah, barulah manusia akan menjadi kuat dan akan jadi bahagia. Bila manusia akan berserah betul-betul pada Allah? Bila tak ada apa-apa. Faham tak? Sungai tak ada, laut tak ada, perigi pun tak ada, semua tak ada. Maka bila semua tak ada, manusia akan hanya bergantung pada Allah. Ketika itu manusia itu jadi hebat. Dan ketika itu dia tak perlu sesiapa pun. Suami tak perlu, anak pun tak perlu. Betul? Tapi kalau manusia ada di tempat yang banyak kemudahan, manusia itu akan jadi lemah. Sebab apa? Dia diajar bergantung kepada kemudahan. Sama juga Allah suruh pemuda Kahfi pergi kat mana? Dalam gua. Dan gua tu ada pintu tak? Tak ada. Kalau ada pintu, pemuda Kahfi akan bergantung pada apa? Pintu. Kunci pintu tu supaya orang tak masuk. Tak. Gua kosong. Tidak ada apa kemudahan dan pintu pula tidak ada. Supaya apa? Pemuda Kahfi Allah nak hanya berserah kepada Allah. Jadilah manusia hebat. Boleh? Okey. Wa walidin dan demi. Walid apa dia? Walid. Orang Melayu pun dah guna perkataan walid. Apa dia? Bapa. Yang melahirkan. Tapi sebenarnya yang melahirkan bapa ke mak? Mak. Jadi betul tak terjemah walid ni yang melahirkan? Tak ada kan? Kalau ibu apa dia? Ini walid bapa. Kalau ibu? Tak, perkataan yang sama. Dia bahasa Arab senang je. Kalau mukmin lelaki, kalau perempuan? Kalau salihun lelaki, kalau perempuan? Tambah apa? Tambah tak. Jangan tukar perkataan. Tambah tak je. Jadi kalau perempuan, ibu? Walidatun. Kan? Jadi maksud di sini wawalidin ni ibu bapa lah. Jadi Allah bersumpah pertama dengan kota Mekah, yang kedua demi bapa ataupun demi ibu. Wa ma walad. Walad apa dia? Anak. Dan apa yang dia lahirkan. Apa maksud di sini? Allah sebenarnya nak bersumpah dengan apa ni? Ada dua pendapat dalam tafsir. Pertama, walid ialah Adam. Apa yang dilahirkan ialah anak cucu dia termasuk kita. Itu pendapat pertama. Adam. Tafsiran yang pertama, walid ialah Adam. Wa ma walad, apa yang dilahirkan iaitu anak cucu Adam. Tafsiran yang kedua, wa walid, apa saja yang melahirkan, dan wa ma walad, apa saja yang dilahirkan, sama ada manusia ataupun haiwan ataupun tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan beranak pinak tak? Tumbuh-tumbuhan beranak kan? Pokok pisang bila dah kita cantas buah dia tumbuh balik tak?
Ada anak dia tak? Itulah tafsir yang paling tepat. Allah nak bagi tahu kebesaran dia apa dah? Daripada manusia boleh melahirkan manusia yang lain, daripada kambing boleh melahirkan anak kambing, daripada pokok-pokok boleh melahirkan pokok-pokok yang lain. Itu kebesaran Allah. Okey. Bila Allah bersumpah, sebenarnya Allah nak sampaikan sesuatu. Macam surah Wal Asri, Allah bersumpah dengan apa? Masa. Apa mesej yang Allah nak sampaikan daripada sumpah tu? Mesejnya apa dah? Selepas tu, innal insana lafi khusri. Semua manusia dalam kerugian. Itu mesejnya. Di sini Allah bersumpah dengan Mekah, dengan yang melahirkan dan apa yang dilahirkan. Apa mesej yang Allah nak sampaikan? Laqad khalaqna. Pasti sesungguhnya khalaqna, kami telah insan, manusia, fi kabad, dalam kabad apa dah? Dalam masyaqqah, dalam kesusahan. Apa maksud Allah ciptakan manusia dalam kesusahan? Pertama, kita nak dapat anak kan, nak melahirkan anak. Susah tak proses nak dapat anak tu? Apa proses dia? Kena ada duit dulu. Kena ada duit dulu. Kemudian kena kahwin. Tapi sebelum ada duit, kenapa? Kena kerja dulu. Sebenarnya proses tu nak dapat anak tu. Kalau kita ada orang lelaki masuk membina anak kita, kita tanya apa yang pertama? Tanya pada apa? Siapa biasa menerima menantu? Soalan pertama kita tanya bakal menantu kita apa dah? Kerja apa? Kerja apa tu senang ke susah? Susah. Kita nak tanya pun susah, dia nak jawab pun susah. Lepas tu soalan kedua, berapa angka? Lagi susah nak jawab. Kan? Betul kan? Kalau dia kata saya kerja tukang cuci masjid je, okey tak? Tukang cuci masjid ni bukan cuci longkang, okey tak? Susah tu, susah nak terima. Susah. Dan masa tu kita tak tanya dia gaji, sebab kita boleh tahu dah. Betul? Kemudian kalau dah kahwin, proses nak dapat anak susah. Kena cari duit. Kemudian isteri pula nak melahirkan anak, susah tak? Itu hanya perempuan saja yang tahu. Lelaki tak tahu apa-apa. Betul kan? Kadang-kadang perempuan nak melahirkan anak separuh mati. Suami duduk kat mana? Dah kopi kat luar tu, hospital. Susah. Kemudian nak melahirkan anak tu separuh mati. Kemudian nak membesarkan dia, itu dua paruh mati. Betul tak? Punyalah sakit hati, penat badan, betul. Nak boleh besar, nak boleh besar. Itu maksud kabad. Kemudian nak mati pula, susah pula. Yang mana lebih senang? Yang mana lebih susah? Nak melahir ke dunia, nak masuk bumi semula. Yang mana lebih susah? Nak lahirkan, nak keluar daripada perut ibu, keluar ke dunia, nak masuk semula dalam bumi bila mati. Yang mana lebih susah? Yang paling susah ialah masuk bumi. Kenapa? Sebab itulah bila kita dapat anak, kita gembira kan? Betul? Tapi bila kita nak mati, kita gembira ke sedih? Sedih. Sebab bila mati masuk bumi, semua akan dipersoalkan. Yang besar, yang kecil, yang zahir, yang tak nampak, semua akan disoal dan semua akan dipertanggungjawabkan.
Lahir kat dunia susah, tapi lagi susah bila nak mati. Akan ditanya 3 soalan. Betul? Inilah maksud kehidupan tu adalah kabad. Semuanya susah. Dan tidak ada sesiapa yang terkecuali. Walaupun dia anak orang kaya, walaupun dia raja, walaupun dia sultan, semua susah. Ingat sultan ni senang nak mati ke? Sultan ingat senang nak mati? Lagi susah, tanggungjawab dia besar. Di bawah dia ada berapa ramai tu? Kita ada 3 orang anak je. Dia ada berapa anak? Satu Malaysia. Boleh? Kenapa hidup kat dunia susah? Kabad. Kenapa? Sebab hidup adalah wa inna kunna lamubtalin. Sesungguhnya kita adalah lamubtalin, pasti akan diuji. Hidup kat dunia adalah ujian. Hidup kat dunia adalah untuk beramal, bekerja keras. Adapun di akhirat untuk menerima balasan. Jadi sebenarnya ada waktu tak untuk kita berehat kat dunia? Ada waktu tak? Tak ada. Sebab itulah Nabi bila mula turun wahyu, sampailah Nabi wafat, Nabi tak pernah berehat. Sebab Nabi faham kehidupan adalah ujian. Kehidupan adalah kabad. Tak ada rehat dalam hidup. Imam Ahmad Ibn Hanbal bila ditanya oleh anaknya, bila kita berehat? Jawabnya, bila kaki kita mula melangkah ke syurga. Itulah sebenarnya permulaan kepada rehat yang sebenar. Betul kan? Okey. Ayahsabu. Adakah? Yahsabu apa dah? Yazunnu. Adakah dia menyangka? Dia ni manusia. Hisab. Menyangka ataupun mengira? Hisab. Ilmu hisab. Ilmu hisab tu bahasa apa? Ilmu pun bahasa Arab, hisab pun bahasa Arab. Lepas tu sekarang tak pakai. Dia pakai bahasa apa pula? Bahasa Inggeris. Bahasa Melayu apa dia? Itulah orang Melayu. Dua-dua dia tak pakai. Adakah dia menyangka allan yaqdira, bahawa lan yaqdira, tidak sekali-kali yaqdira, qadir, berkuasa alaihi, ke atasnya, ahadun, seorang pun. Allah nak beritahu perangai manusia. Asalnya kabad, tapi bila dia kaya, bila dia senang, dia lupa diri. Bila ada harta banyak, ada kuasa, dia lupa diri. Sehingga dia rasa apa? Dia rasa apa ni? Tak ada seorang pun boleh halang dia. Tak ada seorang pun boleh kawal dia. Sebab apa? Dia memiliki segala-gala. Itu perangai manusia bila kaya ataupun bila ada kuasa. Okey. Yaqul, dan orang ni manusia yang menyangka tak ada siapa yang boleh berkuasa ke atasnya. Yaqul, dia berkata, ahlaktu, aku telah habiskan malan. Mal apa dia? Mal, harta. Mal dah jadi bahasa Melayu kan. Bila orang Melayu pakai perkataan mal? Baitul mal.
Lubada, harta yang lubada banyak. Cantik tak ayat Quran ni? Akhir dia semua berakhir dengan huruf apa? Cantik kan? Tapi makna dia berbeza. Balad, balad, walad, kabad, ahad, lubad, ahad. Ini yang menjadikan orang-orang musyrikin tak mampu mencipta walaupun satu ayat yang pendek. Okey, orang yang sombong ni, apa pun dia sombong. Hartalah. Allah sebut dalam surah apa? Surah Al-Alaq. Kalla innal insana la yatgha. Innal insana la yatgha. Bila tu? Manusia pasti akan melampau. Bila? Ar-ra'ahu istaghna. Bila dia melihat diri dia istaghna, serba cukup. Inilah perangai orang yang biasa, bukan semua, kebanyakan bila kaya dia lupa daratan. Dia kata apa? Ahlaktu, aku telah habiskan harta yang banyak. Untuk apa? Untuk kepuasan. Apa saja aku nak, di mana saja aku nak pergi, semua dapat. Nah, orang ni dia sangka apa dia? Tak ada siapa yang boleh halang dia. Kemudian Tuhan tegur lagi, ayah sabu. Adakah dia menyangka alam yarahu ahad, bahawa lam yarahu apa dia? Yara. Tidak melihatnya ahadun, seorang pun. Ni, orang yang harta banyak kemudian dia habiskan ikut nafsu dia. Tuhan bagi tahu, adakah dia sangka apa yang dia buat, yang dia beli, dia guna apa saja harta dia, adakah dia sangka Allah tak perhati, Allah tak melihat dan Allah tak mencatat? Di sini soalan, saya pernah beritahu, soalan dalam Al-Quran kalau datang daripada Allah bukan untuk mendapat jawapan, sebab Allah tu Maha mengetahui. Tapi biasa soalan daripada Allah tujuannya apa dia? Nak menyindir dan nak mengingkari ataupun nak mencela. Di sini apa yang Allah nak daripada soalan? Adakah? Apa maksud soalan di sini? Tak, Allah nak mengancam ataupun mengugut ni. Orang yang rasa harta dia banyak, dia boleh habiskan banyak mana apa saja dia nak, Allah bagi amaran. Ingat, kamu ingat aku tak nampak apa saja kamu buat. Walaupun sebesar zarah, walaupun semua orang tak tahu, tapi aku nampak. Itu amaran daripada Allah. Kemudian Allah sebut, apa punca manusia ni menjadi kaya? Kekayaan itu sebenarnya daripada apa? Daripada siapa? Daripada Allah. Allah sebut balik nikmat. Punca yang dia boleh jadi malan lubada, harta yang banyak. Apa dia? Alam naj'al, bukankah naj'al, kami telah jadikan lahu, baginya, ainain, dua mata. Apa kaitan ayat ni dengan sifat orang yang sombong dengan harta ni? Salah. Apa kaitan? Allah nak ingatkan orang yang berbangga dengan harta yang banyak ni.
Tiba-tiba Allah kata, bukankah aku yang jadikan untuk kamu 2 biji mata? Apa kaitan dengan ni? Sifat sombong dia? Tak juga. Saya nak tanya, kalau orang yang banyak harta ni, daripada kecil lagi buta, dia dapat tak harta yang banyak? Apa punca dia jadi kaya? Salah satu mata. Dia boleh nampak. Kalau dia buta, orang ambil tak dia sebagai pekerja sehingga boleh pegang jawatan CEO? Boleh? Tak boleh. Tak ada siapa nak ambil dia kerja kalau dia buta. Biasa orang buta dekat mana? Biasa orang buta dekat mana? Kalau kat Malaysia lah. Duk tepi jalan minta sedekah kan? Jalan Tukar Abdul Rahman. Bergendang kan? Sebab apa tu? Kenapa dia duduk tepi jalan? Sebab tak nampak. Jadi Tuhan ingatkan, kamu boleh kaya ni, lupa ke? Puncanya ialah sebab kamu ada 2 biji mata. Lagi? Walisanan dan lisan lidah. Lisan ni dah jadi bahasa Melayu. Bila lisan digunakan? Ujian lisan ke? Ujian lisan. Ujian bahasa Melayu, lisan bahasa Arab. Apa dia? Ujian lisan. Kalau bahasa Melayu? Tak, lisan bahasa Arab. Ni bahasa Quran ni, lisan. Miskin Melayu ni. Miskin. Ya. Kenapa tu buat ujian bertutur? Banyak tak perkataan yang kita bercakap setiap hari daripada bahasa Arab? Banyak tak? Banyak. Kalau kira mungkin beratus-ratus. Tapi bila nak belajar bahasa Arab, bela je. Okey, walisanan wasyafatain dan 2 bibir. Apa pula nikmat ni? Nikmat lidah dan 2 bibir. Apa nikmat? Orang yang kaya ni, kalau dia lahir dalam keadaan bisu, dia boleh jadi kaya tak? Agak-agak. Ada tak orang yang kaya jutawan tapi bisu? Ada? Tak ada kan? Tak ada. Menunjukkan apa? Sebab dia kaya, sebab dia ada kelebihan mulut, boleh bercakap, boleh kelentong dengan mulut kan? Yalah, sampai dapat 2.6 tapi pulang balik. Tak, saya tak kata 2.6 bilion. Saya kata 2.6 je. Kalau lidah dia tak fasih, boleh tak? Tak boleh. Dan lidah ni, tengok Allah bagi tahu. Sebenarnya Allah sebut ni supaya kita berfikir, apa nikmat yang paling besar pada lidah? Makan je. Nikmat yang paling besar ialah yang teringin dalam hati ni kita boleh sebut. Kalau teringin dalam hati tapi tak boleh nak sebut, hilang nikmat. Kita nak roti dia bagi kayu kan. Jadi, dan satu lagi, lidah ni kita boleh bezakan perkataan tu. Betul? Lidah yang sama, suara yang sama, orang yang sama, tapi bila huruf berbeza, makna dia lain. Dari mana datang perbezaan huruf tu? Dari mana? Itu yang ada makhraj huruf. Betul? Kalau kita kata bola, dia keluar daripada mana? Bibir. Kalau kita kata hangus, kan? Tengok, subhanallah, semua berpunca daripada makhraj, tempat keluar huruf. Maka daripada situ kita dapat bezakan huruf, dapat bezakan perkataan. Dan orang bila dengar, subhanallah, suara yang sama, lidah yang sama, orang yang sama, tapi kalau beza tempat keluar, berbeza makna perkataan. Boleh? Manusia tak mampu buat.
Dan kerana lisan dan dua bibir inilah kamu dapat harta yang banyak. Macam orang jual apa ni? Insurans. Takaful kan? Banyak cakap tak? Banyak cakap kan? Oh, dia paling banyak cakap. Kita tak sempat nak cakap. Kalau setengah jam dia saja. Kita nak masuk tak boleh. Itu kelebihan apa tu? Kelebihan lisan lah. Kan? Kadang-kadang dia SPM je. Tapi sebab dia Allah bagi pandai bercakap, ramai yang terpengaruh. Tu siapa ni? Tak. Saya. Tak. Ada seorang ustaz yang kena Ustaz Casanova tu. Kan? Ingat tak? Sampai dia boleh kahwin lebih pada 4. Kan kena tahan baru ni kan, masuk penjara kan? Baca berita tu. Baca kan? Muda lagi, dia kahwin lebih pada 4. Mana hebat tak mulut dia? Hebat, sampai orang tertipu. Dan dia boleh pergi bagi kuliah maghrib di surau. Betul ni? Surau ni dia boleh bagi kuliah maghrib. Tapi dia kelentun. Sampai orang masjid boleh percaya. Kalau orang masjid boleh percaya, orang di luar masjid, kelebihan apa ni? Lisan. Jadi ingatlah, kamu kaya ni sebab ada 2 biji mata dan ada lidah yang fasih. Jangan sombong. Kalau Allah bagi lidah kamu tak boleh bercakap, habis. Lingkup. Kalau Allah jadi 2 mata, 2 biji mata kamu rabun, tak nampak apa-apa, habis. Lingkup. Okey? Dan nikmat yang paling besar ialah wahadainahu. Dan kami tunjukkan nya, kami tunjukkannya. Nya ni balik pada apa ni? Manusia. An-Najdain. Najdain ni dia macam bukit lah, tempat tinggi. Bila tempat tinggi kita nampak tak? Okey, apa maksud Najd? Kalau Najdun tempat tinggi. Kalau Najdain ni 2 tempat tinggi. Apa maksud dia? Ha? Apa dia? Apa dulu Najdain itu apa dia? Dua jalan. 2 jalan. Jalan apa ni? Satu, kebaikan. Yang kedua, keburukan. Kami dah tunjuk dah. Ini dia panggil apa? Hidayah. Kita pernah belajar sebelum ni. Hidayah ada berapa jenis? 2. Pertama, hidayah ilmu. Yang kedua, hidayah amal ataupun hidayah taufik. Okey, yang ni hidayah tak? Kami menunjukkannya 2 jalan. Hidayah tak? Hidayah apa ni? Hidayah ilmu. Kami dah tunjuk pada mereka An-Najdain ni 2 jalan yang tinggi. Apa dah? Allah nak bagi tahu jalan kejahatan tu nampak jelas seumpama tempat tinggi. Dan jalan kejahatan, jalan keburukan pun sama. Dua-dua nampak jelas. Betul tak? Dari mana kita tahu ini keburukan, ini kejahatan? Dari mana kita tahu? Ini kebaikan. Dari mana kita tahu? Pertama daripada fitrah. Bila kita bercakap bohong, kita tahu tak itu bercakap bohong? Tahu. Itu maksud Najdain ini. Kejahatan pun semua orang tahu daripada fitrah, kebaikan pun semua orang tahu. Dan satu lagi, antara kejahatan dengan kebaikan, yang mana lebih susah? Yang mana buat jahat baik ke buat baik lebih mudah? Apa dia? Buat jahat lagi susah. Subhanallah. Kenapa Allah jadikan buat jahat lagi susah? Kenapa? Sebab Allah sayang pada kita. Allah tak nak kita buat jahat, maka Allah jadikan nak buat jahat jadi susah. Dan Allah nak kita buat baik, maka Allah jadikan buat baik itu jadi mudah je. Betul kan? Contoh kita nak berzikir, apa perlu kita buat? Apa perlu kita buat kalau nak berzikir?
Berdiri pun boleh, duduk pun boleh, baring pun boleh. Perlu ambil wuduk tak? Perlu kalau keluar rumah? Tak. Tapi kalau nak mengumpat, kenapa? Cari member dulu. Call dulu kan, buat temu janji. Lepas tu member pula kena pilih. Ada yang memang tak suka mengumpat. Susah tak? Kadang-kadang kena pilih tempat pula, kedai mamak kena bayar pula. Susah tak? Susah. Tapi kalau nak berzikir tak bayar. Kejahatan memang susah. Contoh nak pergi kelab malam, kena keluar, kena beli baju. Tak boleh pakai baju bandar pergi kelab malam. Kemudian kena bayar tak? Bayar. Tapi kalau nak pergi masjid, dekat ke jauh? Free ke? Dan perlu tak pakai baju cantik-cantik? Bersih, tak perlu cantik, tak perlu mahal kan? Lagi mudah dan free, tapi orang buat yang mana? Nak datang kelas agama dengan nak tengok bola di Stadium Shah Alam, mana lebih susah? Apa dia? Parking pula jauh, berjalan kaki kan, panas pula tu. Lepas tu kena tunggu berapa lama? Kena masa tambahan pula jadi 2 jam. Lepas tu nak keluar pula balik pukul 1. Betul? Lepas tu ada orang jamu makan. Mana ada, beli. Kelas pula jalan tak jam lah. Ada jam kat luar? Tak ada. Lepas tu 1 jam setengah aja. Lepas 1 jam setengah ada makan kan? Free ke bayar? Tapi ada tak seramai stadium dulu? Tak ada. Kenapa? Soalan dia kenapa? Buat maksiat susah, tapi lagi susah, lagi ramai orang buat. Buat kebaikan senang, tapi lagi kurang orang buat. Kenapa? Sebab Allah jadikan kebaikan tu memang nafsu tak suka. Nabi kata apa? Huffati al-jannatu bil makarih. Syurga dipenuhi dengan benda-benda yang semua nafsu tak suka. Kadang-kadang simple je. Apa dah? Makan. Nak baca doa makan apa dah? Bismillah. Mudah kan? Kadang-kadang terlupa. Lepas tu keluar tandas, apa dah? Mudah. Kadang-kadang terlupa kan? Tapi bila keluar rumah, telefon selalu terlupa tak? Mana susah? Bawa telefon dengan baca ghufranaka. Tapi telefon tak pernah lupa. Kena bayar pula tu. Kan? Jadi Allah kata kami telah tunjuk pada manusia najdaini, dua jalan. Satu jalan kebaikan dan satu jalan keburukan. Dan dua-dua jalan tu semuanya nampak jelas. Itu mana an-najdaini, tempat yang tinggi. Okey. Bolehkah? Jadi Allah zalim tak? Tak. Allah bagi 2 mata supaya manusia tengok kebenaran. Allah bagi lidah, lisan, 2 bibir supaya manusia buat kebaikan untuk masa depan dia di akhirat. Gunalah bibir ni untuk berzikir, untuk baca Quran, untuk pergi kelas agama, untuk bercakap benda yang baik, untuk berdakwah kan. Gunalah. Tapi kebanyakannya guna perkara yang melarakan dan merugikan dia. Betul? Kita kalau nak bagi hadis ataupun satu doa dengan kepada kawan kita dengan nak bagi resipi masak, yang mana lebih mudah? Kadang-kadang benda dunia cukup mudah kan? Kadang-kadang dia tak perlu pun, tapi kita mudah je bagi. Tapi kalau nak bagi hadis doa tu, tahu tak kenapa susah sangat kita nak bagi doa ataupun zikir pada orang? Tahu kenapa susah? Sebab kita pun tak hafal. Betul? Nabi bila Nabi sayang pada seseorang, Nabi bagi apa pada sahabat tu? Kalau Nabi sayang pada sahabat, Nabi bagi apa? Nabi bagi doa. Bila jumpa Muaz bin Jabal, Nabi kata, "Inni uhibbuka fillah." Wahai Muaz, aku cinta pada kamu kerana Allah. Dan bukti cinta Nabi pada Muaz, Nabi bagi doa. Wahai Muaz, jangan lupa kamu baca doa ni setiap kali selepas solat 5 waktu. Jangan lupa. Itu tanda aku cinta pada kamu. Apa dia doa tu? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni
Tengok cinta Nabi pada sahabat. Nabi nak sahabat sentiasa berzikir pada Allah. Nabi nak sahabat sentiasa bersyukur pada Allah. Nabi nak sahabat sentiasa memperelokkan ibadah dia. Itulah cinta sebenar. Jadi kalau kita cinta pada sahabat, pastikan sahabat kita selalu dapat tazkirah, dapat kebaikan. Selalu pergi kelas agama, dapat satu hadis, dapat satu doa setiap hari. Jumpa kawan je, dah baca tak doa makan. Itu tanda kita cinta. Bila pakai baju tanya, hari ni pakai tak? Dah pakai baju kan? Baca tak doa? Oh tak baca, lupa. Okey, ikut saya. Itu tanda kita cinta. Ini tanya pun tak, sebab dia pun tak baca. Betul tak? Manusia cukup mudah kesian kalau manusia kawan dia miskin, kawan dia lapar. Tapi bila kawan dia tak ada ilmu, susah nak kesian. Padahal manusia lebih perlukan ilmu daripada makanan. Okey? Habis. Ayat ke-10. Dah habis masa ke? Jadi nak ikut skema yang tulis kat sini kan nak tambah ayat lagi? Tambah sikit Boleh? Ayat ke sebelah apa dah? Falak wa ma adrakan. Kemudian ayat berapa ni Ayat 13. Oh, yang ni 11 Fakku raqabah. How? Kemudian za za matrabah. Dah. Okey. Dah habis cerita ni. Allah menceritakan orang-orang yang tertipu dengan harta, tertipu dengan kemewahan dunia. Akhirnya dia sombong. Dia lupa bahawa Allah itu sentiasa memerhati dia. Kemudian Allah ingatkan balik, punca mereka boleh menjadi kaya. Puncanya semua daripada Allah, iaitu melalui dua mata, melalui lidah yang fasih. Kemudian Allah dah tunjuk dua jalan, satu kebaikan, satu keburukan. Maka manusia bebas untuk memilih. Kemudian Allah nak bagi tahu sepatutnya orang beriman, ini sifat dia. Kalau orang tak beriman, ahlaktu malan lubada. Dia habiskan harta dia untuk kepuasan nafsu. Habis sana, habis sini, tapi tak manfaat untuk agama. Orang beriman, ke mana dia habiskan harta? Tuhan kata, falaqtahamal aqabah. Apa makna falaqtahama?
Maka iktaham ni rempuh dengan kuat. Al-aqabah, aqabah halangan. Kenapa Tuhan kata rempuh? Sebab nak buat kebaikan bukan senang. Walaupun kita sebut tadi yang paling antara kejahatan dengan kebaikan, yang paling mudah kebaikan, tapi sebenarnya paling susah. Kenapa? Sebab kebaikan tak sesuai dengan nafsu. Tuhan kata in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik kepada orang, sebenarnya kamu berbuat baik pada diri kamu. Itu susah nak masuk tu. Sebab itulah bila kita, kalau ikut ayat tadi, kita buat baik pada orang sebenar untuk siapa? Untuk kita. Maka kalau ikut sifir tu, sifir ayat Quran tu, sepatut kita bagi pada orang sikit ke banyak? Banyak. Sebab apa? Sebab untuk kita. Kita bagi pada mak bapak, sepatut sikit ke banyak? Kalau kita ada 5,000, kita bagi pada mak bapak berapa? Kalau ikut ayat Quran tadi, 4,500. Syed dia bagi 4,500. Syed dia tadabbur ayat tadi. 4,500. Kenapa? Sebab dia tahu yang dia bagi 4,500 untuk siapa? Bukan untuk mak dia, tapi untuk dia. Bahkan bukan 4,500, Allah akan gandakan pula kali 700. Yang 500 tu disimpan. Kenapa sikit? Sebab bukan untuk dia. Itu susah tu nak faham macam tu kan? Susah. Bolehkah? Bolehkah? Yang tak ada duit tak ada masalah. Yang ada duit ni. Okey. Jadi Tuhan kata sebab kebaikan tu susah, maka kena rempuh. Rempuh apa dia? Halangan. Halangan apa ni? Yang menghalang kamu daripada buat kebaikan. Rempuh. Kena ada kekuatan yang luar biasa. Kemudian Tuhan tanya, apakah halangan itu? Wama adraka mal aqabah. Tahukah kamu mal aqabah? Apa itu aqabah? Apa dia aqabah? Halangan. Ini bahasa Al-Quran. Allah bila nak bagi tahu benda tu besar dan penting, Allah tak terus bagi tahu. Allah bagi soalan dulu. Apa soalan dia? Tahu tak? Wama adraka mal aqabah. Contoh ayat lain, Allah nak bagi tahu pasal kiamat, Al-Qari'ah. Tuhan tanya apa? Wama adraka mal qari'ah. Tuhan nak bagi tahu pasal apa? Kalla la yumbazanna fil hutamah. Sekali-kali tidak, mereka akan dicampak dalam hutamah. Apa dia hutamah? Tuhan tanya. Apa dia? Wama adraka mal hutamah. Apa tujuan soalan tu? Pertama, Allah nak suruh kita beri perhatian. Yang kedua, Allah nak beritahu benda ni sangat besar. Maka caranya betul-betul bagi perhatian, iaitu dengan cara bertanya. Itu cara nak bagi tahu. Sebab tu bila kita nak bagi tahu pada anak, cara supaya anak dengar apa dia? Tahu tak mak nak bagi tahu apa dia? Dia kata mana tahu, sebab mak tak bagi tahu. Kalau tak tahu, dengar baik-baik. Kan? Jangan terus bagi tahu. Terus bagi tahu. Masa tu dia tak fokus. Akhir sekali kita terpaksa ulang 3 kali. Kenapa? Dia tak beri perhatian. Mak dah cakap 3 kali. Kamu mula dia nak marah. Kamu ni pekak ke? Padahal mak tak pandai teknik memberitahu. Boleh? Jadi tanya, wama adraka mal aqabah. Tahu tak apa itu aqabah? Tahu? Tahu? Tak tahu, tak tahu dengar. Fakku rakabah. Fakku apa dah? Iaitu membebaskan. Fakku ni membuka. Rakabah leher. Membebaskan hamba. Sama macam fatu. Sama macam fatu. Tak. Fatu buka macam buka pintu. Ini membebaskan. Membebaskan rakabah hamba. Ada 2 tafsiran fakku rakabah. Pertama, membebaskan hamba. Sekarang ada hamba tak?
Tak ada. Kalau zaman Rasulullah mungkin ada. Cara membebaskan hamba pada. Kalau kita ada hamba, kita bebaskan dia, merdekakan dia, bebas. Ataupun hamba tu ada pada orang lain, cara kita nak merdekakan dia pada? Kita beli dan kita merdekakan. Kenapa ni? Kena satu amalan yang sangat besar dan terpuji, membebaskan hamba. Kenapa? Sebab bila dia, kalau tak dibebaskan, dia sebagai hamba, dia tak bebas nak buat apa-apa. Dan dia tak dibayar gaji, dia bekerja, berkhidmat. Bila kita beli dan kita bebaskan, satu nikmat bagi dia. Maka kelebihan amalan ini menjadi satu kelebihan yang besar. Ataupun pendapat yang kedua, fakku raqabah, ialah bebaskan tawanan. Kalau ada peperangan, tentera Islam ditawar oleh tentera musuh. Dan musuh bagi syarat, kalau nak bebaskan, bayar duit. Kadang-kadang duit tu bukan sikit. Kadang-kadang dia minta 100,000. Kita pun bayar cash 100,000. Itu amalan terpuji. Senang ke susah? Sebab tu Tuhan kata apa? Rempuhlah halangan tu. Kena ada kekuatan yang luar biasa. Kemudian atau it'am, memberi makan. Fi yaumin, pada hari zi masghabah. Masghabah ni makna al-ju'. Al-ju' tu lapar. Allazi at'amahum min ju'. Jadi masghabah kelaparan, zi mempunyai, pada hari yang mempunyai kelaparan. Apa maksud dia? Mana hari itu? Tak. Mungkin musim kemarau, buah-buahan tak ada, makanan pun tak ada, beras pun tak ada, tapi kita ada. Kita pun rempuh halangan, kita bagi makan. Kepada siapa? Siapa yang sedang lapar. Itu amalan terpuji. Kemudian apa lagi? Yatiman. Siapa ni yang patut diutamakan yang lapar ni? Yatiman, anak yatim. Siapa anak yatim? Tak, apa maksud anak yatim? Budak yang kehilangan bapa. Tak betul. Siapa anak yatim? Anak yang belum balik dan kematian bapa, bukan kehilangan. Ada bapa hilang tapi tak mati. Tak betul. Ada tak bapa yang hilang? Mana bapa ni? Saya tak tahu, dah 5 tahun tak balik. Itu bukan anak yatim. Yang mati bapa dan belum. Kalau dia mati, bapa dia mati hari ni, besok dia balik, besok anak yatim tak? Tak. Ataupun mati mak saja, bapa ada, anak yatim tak? Tak. Kalau mati mak dan bapa, sebenarnya yatim piatu tak ada. Tak ada dalam Quran. Pernah jumpa tak yatiman wa piatu? Itu satu istilah Melayu. Dalam bahasa Arab tak ada. Carilah kitab fiqh, tak ada yatim piatu. Jadi bila mati bapa je yatim, mati mak bapa yatim juga. Okey? Anak yatim za maqrabah, yang cuba tengok perkataan qurbun daripada qarib. Apa makna qarib? Makna apa tu? Yatim yang ada hubungan keluarga, lagi patut dibantu. Siapa lagi? Ataupun orang yang miskin. Za matrabah, yang matrabah ni daripada perkataan turab. Pernah dengar perkataan turab? Tanah. Apa maksud dia?
Orang miskin yang mempunyai tanah. Apa maksud? Orang Arab ni, kalau orang kata orang tu ada apa? Dia tak ada apa-apa kecuali tanah aja. Makna dia terlalu miskin lah tu. Rumah pun tak ada. Jadi orang miskin yang tidak mempunyai apa-apa. Subhanallah. Allah suruh kita rempuh halangan. Halangan yang paling susah pada. Inilah. Kita kadang-kadang belanja kawan. Sampai 400-500. Senang ke susah? Belanja kawan. Senang. Betul? Sebab kawan kita kaya. Dan sebab bila kita belanja dia satu hari, itu senang. Tapi kalau belanja orang miskin, bagi makan orang miskin, satu hari dia bagi makan pada kita tak? Satu. Yang kedua, kalau kita nak bagi makan anak yatim orang miskin, kena buat apa? Kena bagi ke kampung. Sebab orang miskin duduk di mana? Ada di bandar orang miskin? Tak jumpa pun. Kat mana ni? Tak. Orang miskin kebanyakan berada di kampung-kampung di kawasan pedalaman. Macam kita pergi kampung Bungan kan. Sedih. Ada makcik tertua. Bila kita bagi makan, ya Allah. Dia duduk dengan cucu dia. Cucu dia dua-dua Islam. Makcik nenek tu Kristian. Dah jalan pun berlipat dua. Tapi Kristian. Bila kita bagi makan tu, tak tahulah berapa hari dia tak makan. Bila kita jumpa orang macam tu, setelah kita pergi jauh perjalanan. Tapi kalau duduk kat bandar, susah. Sebab itulah, nak bagi makan orang miskin, kena cari. Kalau kita masuk duit je, tak sama. Sebab itu Tuhan pesan pada Nabi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi. Sabarlah diri kamu, tahan diri kamu, duduk bersama orang miskin. Sahabat Nabi ramai tak miskin. Bilal, Abu Hurairah, orang miskin. Makna orang beriman kena selalu dan banyak duduk dengan orang miskin. Barulah hati dia banyak bersyukur pada Allah. Tapi kalau dia jarang jumpa orang miskin, susah nak bersyukur. Dia asyik akan fikir tentang apa? Kepuasan diri dia. Dia tak akan fikir orang miskin sebab dia tak nampak. Tapi bila kita pergi, kita tengok sendiri, ya Allah, rasa nak pergi lagi kan. Macam mana orang tu makan apa? Betul tak? Yes, duduk dengan dia, makan dengan dia, kalau boleh tolong suap. Oh, nikmat. Kita sentiasa makan cukup, bahkan berlebihan. Dia orang kat sana tak tahulah. Mungkin satu hari sekali makan je. Kalau tengok pendapatan dia, punca rezeki dia memang terlalu taib. Kerja tetap tak ada. Potong sagu kan? Potong sagu. Lepas tu kadang-kadang makan ulat. Sampai kita pun terkesan kan, terikut. Tengok, banyak tak? Kalau kita baca ayat Quran, banyak tak ayat Quran menggalakkan kita supaya beri makan pada anak yatim dan miskin? Banyak tak? Bukan ayat ni je. Dan ada tak ayat Quran supaya kita selalu bagi makan pada orang kaya? Ada? Tak ada. Kenapa Tuhan tak sebut bagi makan pada orang kaya? Sebab dia tak perlu. Tapi yang ramai masyarakat kita bagi makan pada siapa? Orang kaya. Orang taman dia. Taman apa? Taman mewah perdana. Kan? Betul tak? Itu budaya Melayu. Bukan budaya Islam. Budaya Islam, kalau nak bagi makan, cari orang miskin, cari anak yatim. Selalu tak orang Melayu suka buat makan? Betul, selalu. Tapi sasarannya tak tepat. Tak mengikut Al-Quran. Tuhan puji orang yang bagi makan pada orang miskin dalam surah Al-Insan. Dalam surah Al-Insan, Allah puji Al-Abrar. Tuhan kata apa? Innal abrar, orang-orang yang berbuat baik, yashrabuna min ka'sin. Dalam syurga dia minum bekas arak. Kana mizajwa kafura. Yang dicampur dengan kafur. Arak ni, kalau dicampur dengan kafur, lagi lazat. Siapa yang minum tu? Al-abrar. Apa sifat al-abrar di dunia sehingga dia boleh minum
arak yang bercampur dengan kafur di surga. Siapa? Wa yut'imuna at-ta'am. Wa yut'imuna at-ta'am ala hubbihi. Kepada siapa dia bagi makan? Miskinan. Yang kedua, wa yatiman. Yang ketiga, wa asira. Kemudian dia bagi makan untuk apa? Kerana apa? Apa dia cakap? Innama nut'imukum liwajhillah. Kemudian la nuridu minkum jazaan wala Okey, cuba tadabbur. Sifat apa ni? Sifat al-abrar. Orang yang suka berbuat baik dan di syurga dia dapat minum arak yang bercampur dengan kafur. Nak tak minum arak? Qayyum nak? Lah, Tuhan nak bagi tak nak pula. Tapi syarat dia apa dah? Kalau nak minum arak yang lazat dan tidak memabukkan. Syarat dia kat dunia, wa yut'imuna. Mereka suka memberi makan. Yut'imuna ta'am. Dan makanan tu pula bukan sebarang makanan. Ala hubbihi, yang dia suka. Bukan dah makan habis, yang baki tu bagi ke orang. Tak, itu bukan al-abrar. Bukan al-abrar. Kemudian yang ketiga, dia bagi pada siapa? Orang miskin. Wa yatiman. Yang ketiga, asira. Asira apa dah? Ni, faqur raqabah. Tawanan perang ataupun hamba. Ada sini. Tiga-tiga ada. Faqur raqabah, asira, miskinan ada, yatiman pun ada. Tiga-tiga sama aja. Kemudian dia cakap innama nut'imukum. Sesungguhnya hanyalah kami beri makan pada kamu kerana apa? Betul-betul liwajhillah, bukan kerana nak balasan. Kalau dia bagi makan pada orang miskin, kemudian bagi tahu, satu hari bila kamu kaya dan aku miskin, jangan lupa aku. Itu tak termasuk. Boleh? Dia tambah lagi, la nuridu minkum. Kami tak nak daripada kamu jaza, balasan. Apa maksud balasan? Apa-apa je. Kadang-kadang kita buat makan kan, kita jemput jiran. Satu hari jiran tak jemput kita, kita jemput lagi tak? Kita jemput 3 kali, dia 3 kali buat tak jemput kita, kali keempat kita jemput lagi. Itu makna kita nak apa? Jazaan. Wala syukura, dan tidak juga kami bukan setakat tak nak balasan, ucapan terima kasih pun kami tak nak. Maksudnya apa? Bila dia pergi ke kampung, dia bagi makan orang miskin 3 hari 3 malam. Lepas tu bila dia nak balik, orang kampung tu buat tak tahu je, sepatah tak ucap terima kasih. Dia pun tak ada rasa apa-apa, tak kecil hati, terus balik. Okey. Itu makna al-abrar. Tapi kalau dia pesan, sebutlah sepatah terima kasih. Tak ada, tak bukan al-abrar. Makna apa? Dia nak juga ucapan syukurah. Senang ke susah? Susah. Kadang-kadang kita bagi bantuan pada orang, kadang-kadang benda simple je, dia tak ucap terima kasih, kita ada kecil hati. Mana kita tak ikhlas. Boleh? Orang pinjam kereta kita, jauh pula tu, lepas tu minyak habis tak isi, tak ucap terima kasih pula, kita boleh senyum tak?
Boleh senyum? Dia kita ada dua pilihan. Kalau senyum dapat pahala. Kalau tak senyum, pahala pun tak dapat, rugi. Boleh? Itu maksud aqabah. Aqabah ni makna benda yang paling susah kena rempuh. Tak boleh buat dengan mudah macam tu. Boleh? Sebab itulah saya bila tengok ayat ni, pengalaman lah kita pergi berdakwah di Sarawak. Kadang-kadang ada orang tegur kita, orang kritik kita. Kadang-kadang saya fikir mungkin Tuhan nak uji kita. Kita pergi ni adakah kerana nak orang puji ataupun nak paling-paling kurang orang jangan kritik. Mana kita tak ikhlas. Mungkin Allah nak uji kita. Bila orang kritik je kita tak boleh terima. Seolah apa tu? Seolah macam kita nak kita buat dah terbaik, sepatut puji. Kenapa tak boleh puji? Betul tak? Kadang-kadang Tuhan nak uji kita. Kamu buat ni kerana apa? Kalau kita buat kerana Allah, orang kritik, orang tak puji, kita kata apa? Alhamdulillah. Dengan sebab kamu tak pujilah aku tak riak. Tapi kalau orang puji, kita kata apa? Itulah. Saya biasa buat lebih baik pada ni, tapi sebab masa tak cukup. Betul, habis selingkuh. Boleh? Ni mainan hati. Bolehkah? Jangan bila buat apa saja. Kalau bagi makan pun tak boleh mengharapkan balasan dan terima kasih. Kalau kita buat kerja dakwah, nak selamatkan orang daripada neraka, lagi tak boleh. Kenapa? Sebab kerja dakwah adalah wajib. Kerja dakwah sama dengan solat. Solat wajib, kerja dakwah wajib. Bila kita solat, kita harap terima kasih tak? Contoh kita anak kan, mak suruh solat. Bila mak suruh kita solat, kita pun solat. Mak, takkan tak ucap sepatah terima kasih pada saya dah solat ni. Tak. Benda tu wajib. Kerja dakwah wajib. Jangan mengharapkan jazaan wala syukura. Beri makan, sunat. Okey. Ini paling susah nak jaga hati ni. Okey? Cukup ah? Sebab makanan pun dah sejuk dah. Jadi sama-sama kita fikir ambil pengajaran. Bagaimana kita nak praktiskan apa dia? Aqabah. Aqabah yang Allah suruh rempuh, benda yang paling susah. Apa dia? Berkawanlah dengan orang miskin. Carilah mereka, bagilah makan pada mereka. Tak cukup dengan kita pergi bagi duit tinggal je. Tak. Kalau boleh duduk bersama mereka, makan bersama mereka, tidur bersama mereka, barulah kita rasa nikmat. Barulah kita rasa alhamdulillah, syukur aku Allah bagi nikmat yang besar. Aku tidur tempat macam ni 2 malam je. Tapi mereka tidur berapa malam? Setiap malam. Kita mandi air keruh, air sungai 2 malam. Dia mandi air keruh berapa lama? Setiap malam. Dan rumah dia orang tak ada elektrik. Kita pergi surau tu ada elektrik, ada kipas. Kita tidur 2 malam ada kipas, tapi tingkap terbuka, pintu terbuka, nyamuk pun banyak kan. Dia orang tidur tanpa kipas berapa lama? Barulah kita rasa, ya Allah, banyaknya nikmat aku dapat. Barulah kita bersyukur. Tapi kalau duduk kat bandar je, tak ada. Boleh? Boleh tak ikut kita orang pergi ke kampung Bungan? Betul? Nak tahu nikmat pergi ke kampung, tanya Puspa. Puspa dia boleh huraikan panjang lebar. Saya ingat Puspa pergi ni kali pertama dan terakhir. Rupa-rupa ada lagi misi yang seterusnya dia nak pergi. Itu nikmat. Okey. Ada soalan? Berapa ayat lagi? Lagi? Ada berapa? 4. Kita pun habis minggu depan. Minggu depan ada lagi? Berapa bulan? Tu nak tahu berapa bulan tu? Ada. 4 ada. Kita habiskan minggu depan insya-Allah.
Okey, ada soalan? Surah Al-Insan. Ayat 8. Jadi ada tak siapa-siapa nak bagi pandangan cadangan? Ataupun kita nak makan dulu? Ha? Makan dulu? Adam? Apa dia? Kita makan dulu, ah? Cadangan kita buat selalu, Ustaz. Setiap bulan. InsyaAllah. Kita pergi Sarawak atau Sabah atau mana-mana. Mana-mana? Kerja, Soalannya kita makan dulu ke kita dulu? Makan sambil bincang. Kita makan dulu. So semua orang makan kangkung lah. Okey, jadi sambil kita makan, sambil kita bincang, apa langkah kita seterusnya untuk menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, untuk sementara kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.